Selamat bertemu kembali dan juga selamat datang ke channel Cikgu Leo. Video kali ini adalah tentang PDPA BM tingkatan 4, iaitu fokus kepada tema 13. Harap video ini bermanfaat kepada semua. PDPA kali ini iaitu menggunakan modul kurikulum luar talian ataupun dalam talian bagi mata pelajaran juga museum marine. Dalam PDPA ini kita akan kaji dan juga lihat apakah kebaikan kalau kita melawat sambil belajar, apa yang kita belajar kalau kita sudah pergi berada bila kita berada dalam situasi sebenar di depan akuarium dan juga museum marine. Okey, jadi objektif untuk PDPA iaitu murid pada akhir pembelajaran dapat menyampaikan pendapat tentang sesuatu perkara dalam perbualan santai secara bertata susila. Nombor 2 ialah murid dapat mengenal pasti dan menggunakan ayat tunggal susunan biasa dan juga susunan songsang dan juga ayat majemuk yang betul mengikut konteks. Jadi nanti cikgu akan terangkan apa itu ayat biasa, apa itu ayat songsang dan juga apa itu ayat majemuk yang boleh digunakan dalam konteks yang tertentu. Okey. Ini ialah situasi di mana pelajar ataupun anak murid dia akan menyampaikan pendapat. Mereka dilatih untuk menyampaikan pendapat masing-masing, di mana anak murid dilatih berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai fungsi formal dan tidak formal. Jadi 5.3 pula mereka kena memahami dan menggunakan ayat yang sesuai dalam pelbagai bidang, contohnya ayat tunggal, ayat songsang dan sebagainya. Berujuk kepada standard pelajaran 1.4.1 di mana anak murid kena belajar menyampaikan pendapat tentang sesuatu perkara dalam perbualan sama ada santai secara bertata susila. Berujuk kepada standard pelajaran 1.4.1 iaitu anak murid dilatih menyampaikan pendapat tentang sesuatu perkara dalam perbualan santai secara bertata susila. Santai maksudnya tidak formal lah, tidak serius sangat. Okey, dan juga 5.3.3 di mana anak murid kena mengenal pasti dan menggunakan ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang atau ayat majemuk yang betul mengikut konteks. Jadi, apakah aktiviti sepanjang PDPA ini? Ini adalah panduan dia. Pertama, murid membaca bahan mana? Bahan bacaan dari buku teks iaitu muka surat 180 dan juga 181 iaitu berada pada gambar raja di bawah ini. Nombor 2, murid perlu menganalisis bahan dan mengemukakan pendapat dalam perbualan santai secara bertata susila. Nombor 3, guru pula mendengar murid menganalisis bahan dan mengemukakan pendapat dalam perbualan melalui apa media atau audio suara, contohnya gunakan WhatsApp ke, voice chat dalam Telegram ke, Google Meet ke, dan lain-lain. Nombor 4 iaitu guru memberi pengajaran tentang ayat tunggal, susunan biasa dan juga susunan songsang serta ayat majemuk dan boleh rujuk kepada slide PPT yang sudah disediakan. Seterusnya iaitu murid mengenal pasti ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang serta ayat majemuk melalui jadual yang diberikan di bawah iaitu sebagai latihan kepada anak-anak murid. Murid kena melengkapkan latihan yang diberikan oleh guru setelah mendengar penerangan dari guru tentang definisi ayat tunggal, ayat songsang, ayat majemuk dan seumpamanya.
Jadi murid kena mendengar juga guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran PDPR. Okay, dan murid kena menghantar latihan semula untuk diperiksa oleh guru dalam bentuk tangkap layar melalui apa-apa aplikasi, contohnya menggunakan aplikasi WhatsApp ke, Telegram ke, Google Classroom ke, atau lain-lain. Lepas itu barulah guru membuat semakan dan pentafsiran. Okey, ini adalah bahan-bahan yang berada di dalam muka surat buku teks tingkatan 4, iaitu anak murid kena analisis bahan dan mengemukakan pendapat. Memang sudah sediakan aktiviti ini, analisis bahan dan kemukakan pendapat anda dalam pembualan santai secara bertata susila. Okey, dan juga nombor 2 ialah kena pasti ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang serta ayat majmuk, kemudian gunakan ayat tersebut dalam perenggang mengikut konteks. Okay, ini adalah bahan-bahan tentang akuarium dan juga musim marin. Okay, kita dapat lihat kehidupan dasar laut seperti penyu, seperti ikan yang pelbagai. Okey, ini ialah akuarium dan musim marin, di mana kita boleh membuat penerokaan tentang kehidupan laut, iaitu di dasar laut, mempunyai penyu yang besar, mempunyai pelbagai jenis ikan, spesies ikan, dan juga mempunyai kerang, kerang yang beraneka jenis dan bersaiz besar. Okey, ini adalah bahagian di mana anak murid mengemukakan pendapat tentang kebaikan melawat akuarium. Okey, ini adalah pelajar cikgu bernama Valentina dari 4I. Dia kata, pendapat saya cikgu, melalui lawatan ini pembelajaran mengenai hidupan marin menjadi lebih interaktif. Pembelajaran juga menjadi lebih menarik dan terutamanya apabila kita berada dalam situasi yang sebenar. Nombor 2 pula dikata mampu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan persekitaran marin dalam kehidupan manusia dan juga membenihkan rasa hormat serta perasaan sayang kita kepadanya. Ini anak murid yang nombor 2 juga dia berpendapat bahawa pengunjung dapat menyaksikan sifat-sifat unik karang hidup, hima, timun laut, landak laut, udang, penyu, rumput laut dan kehidupan lain yang begitu aneh dan menghiburkan. Okey, selain dari itu, pendapat dia sendiri, dia kata berpeluang juga buat pendedahan dengan jenis kehidupan marin, iaitu melihat pameran marin, live skeleton, jenis kerang yang unik dan juga batu karang yang indah. Okey, ini adalah latihan di mana selepas PDPR, anak murid kena pasti ayat tunggal, susunan biasa dan susunan songsang serta ayat majmuk yang boleh cari dalam petikan. Seterusnya ialah ayat majmuk, kena cari juga ayat majmuk dalam petikan, iaitu ayat majmuk boleh dibahagi kepada 3, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan juga ayat majmuk contoh. Okey, sekarang ini masuk bab penerangan ayat susunan biasa. Ayat susunan biasa iaitu subjek berada di hadapan, predikat berada di belakang. Okey, subjek ialah bahagian dalam ayat yang menjadi unsur yang diterangkan. Biasanya boleh terdiri daripada falsa nama, iaitu dari kata nama khas ke kata nama terbitan ataupun kata nama am. Jadi kita lihat contoh ayat. Perdana Menteri Malaysia telah melawat Eropah. Jadi Perdana Menteri Malaysia ini merupakan subjek dalam ayat, dan juga telah melawat Eropah pula merupakan predikat.
Begitu juga dengan ayat kedua, penunjukan itu iaitu terdiri daripada kata nama terbitan berakhir esok. Jadi yang berakhir esok ini merupakan predikat, iaitu unsur yang menerangkan tentang subjek. Apa subjek? Iaitu penunjukan itu. Dan predikat pula ialah bahagian dalam ayat yang menerangkan subjek. Kita lihat contoh ayat, perangainya baik sungguh. Perangainya ialah unsur yang diterangkan. Baik sungguh ialah bahagian dalam ayat yang menerangkan subjek, iaitu perangai. Dua, pendaki itu berjaya akhirnya. Subjek ialah pendaki itu, predikat ialah berjaya akhirnya. Ataupun paling mudah iaitu berjaya akhirnya ialah isi cerita tentang objek, iaitu pendaki itu. Apa itu ayat tunggal dan apa beza antara ayat tunggal dan ayat majmuk? Ayat tunggal sebenarnya ialah ayat yang terbina daripada dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Apa fungsi subjek? Apa fungsi predikat? Subjek iaitu bahagian ayat yang diterangkan, dan predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Contohnya amat guru. Amat ialah subjek, guru ialah predikat. Nombor dua, pasukan bola kebangsaan bermain bersungguh-sungguh. Pasukan bola kebangsaan ialah subjek, iaitu unsur yang diterangkan. Bermain bersungguh-sungguh ialah predikat, iaitu cerita ataupun unsur dalam bahagian ayat yang menerangkan tentang subjek, iaitu pasukan bola kebangsaan. Boleh ayat majmuk boleh cantum dua ayat tunggal ataupun lebih untuk menjadikan satu ayat baharu. Jadi ayat satu di sebelah ayat satu ni di sebelah ni misalnya ialah ayat hasil daripada cantuman ayat 1A dengan ayat 1B. 1A, Ali sedang membaca buku. 1B, Fatimah sedang membuat kira-kira. Ali sedang membaca buku merupakan satu ayat tunggal. Fatimah sedang membuat kira-kira juga merupakan satu ayat tunggal. Lepas itu dua-dua ayat itu dicantum menggunakan kata hubung dan, maka wujudlah ayat majmuk yang berbunyi Adik sedang membaca buku dan Fatimah sedang membuat kira-kira. Sekarang kita kaji ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih dijadikan satu dengan cara menggunakan atau mencantumkan ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. Kita lihat contoh ayat majmuk gabungan, iaitu Saumi dan Zaki adiknya belajar di sekolah menengah sains Sultan Mahmud Jiwa, Sungai Petani, Kedah. Itu ialah hasil daripada cantuman dua ayat tunggal. Sebenarnya ayat tunggal pertama iaitu Saumi belajar di sekolah menengah sains Sultan Mahmud Jiwa, Sungai Petani, Kedah. Ayat tunggal B iaitu Zaki adiknya belajar di sekolah menengah sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani, Kedah. Di mana situasinya ialah kedua-dua orang ini iaitu Saumi dan Zaki belajar di tempat yang sama, iaitu sekolah menengah sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani, Kedah. Jadi kedua-dua ayat tunggal itu boleh dicantumkan menjadi satu ayat baharu, iaitu Saumi dan Zaki adiknya belajar di sekolah menengah sains Sultan Muhammad Jiwa, Sungai Petani, Kedah, iaitu dengan cantuman menggunakan kata hubung dan. Ayat majmuk yang terdiri daripada ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama. Seperti yang telah disangkan dalam ayat majmuk gabungan, terdapat dua ayat atau lebih yang bersifat sama taraf, yang ini masing-masing dapat berdiri sendiri. Kita kenali sebagai ayat majmuk pancangan. Ayat majmuk pancangan sebenarnya juga terdapat satu ayat utama ataupun dikenali sebagai ayat induk dan juga satu beberapa ayat kecil lain yang
dipanjangkan di dalam ayat induk. Jadi, okey, ayat majmuk panjangan ada 3, iaitu ayat majmuk panjangan relatif yang menggunakan perkataan yang. Okey, iaitu ayat majmuk panjangan relatif ialah ayat yang menggunakan kata relatif yang seperti contoh-contoh berikut. Okey, ingat menggunakan kata relatif yang. Okey, pertama, saya membeli baju yang berwarna merah. Nombor 2, mereka menonton wayang yang agak lucu. Okey, ayat majmuk panjangan yang kedua iaitu ayat majmuk panjangan komplement ataupun sebagai pelengkap menggunakan kata komplement bahawa. Okey, ayat majmuk panjangan komplement terbina daripada ayat induk dan ayat komplement yang menggunakan kata komplement bahawa atau untuk. Kita lihatkan contoh ayat majmuk panjangan komplement. Encik Arif menerangkan bahawa anaknya sakit. Jadi ayat ini sebenarnya gabungan dari satu ayat induk, Encik Arif menerangkan sesuatu, dan juga satu ayat kecil iaitu anaknya sakit, iaitu dengan menggunakan kata komplement. Ayat majmuk panjangan ketiga ialah ayat majmuk panjangan keterangan ataupun penerang. Okay, sebagai penerang menggunakan kata hubung seperti ketika, sebab, kalau, semenjak dan apabila. Okay, kita lihat huraian selanjutnya. Ayat majmuk panjangan keterangan ataupun lebih dikenali sebagai ayat keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada ayat induk dan satu ayat kecil ataupun boleh lebih. Okay, yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat. Jadi, apa fungsi ayat kecil itu? Ayat kecil ini ialah berfungsi untuk memberikan huraian lanjut kepada kata kerja dalam ayat induk. Dalam ayat induk itu ada kata kerja. Jadi, ayat keterangan ini dapat juga dikenal berdasarkan kata keterangan yang digunakan dalam pelbagai jenis ayat keterangan seperti yang berikut. Okey, jadi kita lihat ayat majmuk panjangan iaitu terdiri daripada ayat induk dan juga ayat keterangan ataupun ayat kecil sebagai huraian lanjut. Jadi digabungkan dengan gunakan kata hubung seperti ketika, semasa, sewaktu. Contoh ayat pertama, dia bukan ketua saya, ialah ayat induk. Okay. Kemudian ketiga ialah kata hubung dan saya bekerja dahulu adalah ayat keterangan. Okay. Ayat majmuk campuran pula ialah ayat yang mengandungi lebih dari satu jenis ayat, iaitu gabungan ayat tunggal dengan ayat majmuk. Biasanya ayat ini panjang sebab dia sudah menggabungkan beberapa ayat. Contohnya ayat mereka mendaftarkan kanak-kanak yang lahir dalam tahun 2019 yang telah menerima suntikan ini adalah ayat gabungan daripada 3 ayat kecil. Okay. Baiklah, selepas pengajaran cikgu, anak murid bolehlah mula buat latihan. Okey, semak jawapan latihan selepas anda buat latihan sendiri ya. Okey, ini adalah contoh jawapan yang kita ambil dari petikan muka surat 180 dan 181, iaitu kategori ayat tunggal susunan biasa, susunan songsang, dan juga jenis ayat majmuk iaitu majmuk gabungan ke, panjangan ke, dan juga ayat majmuk campuran. Okey. Baiklah, begitulah PDPR pada hari ini, dan saya memohon like, share dan juga subscribe seandainya video ini dianggap bermanfaat, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.